وعلى آله وصحبه أجمعين. Okay, welcome for our session. We are in the session number 14 and we have reached chapter number 44. بالأسانيد الصحيحة المتصلة إلى الإمام مالك أنه قال إصلاح الشعر. قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا قتادة الأنصاري قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي جمة أفأرجلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأكرمها. فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمها. Bab menata rambut, mencantikkan rambut sah. Islah. Membaiki rambut. Dari atau Yahya bin menjaga, boleh menjaga juga. Menjaga rambut. Ya. Dari Yahya bin Sa'id bahawa Abu Qatadah Al-Ansari berkata kepada Rasulullah SAW, aku memiliki rambut panjang hingga mencapai bahu. Apakah aku boleh memperbaikinya, menjaganya? Rasulullah SAW menjawab, ya, dan muliakanlah. Setelah itu Abu Qatadah meminyaki rambutnya 2 kali sehari berkat sabda Rasulullah SAW kepadanya, ya, dan muliakanlah. Okey, menjaga, kalau rambut dia panjang dan menjaga dia itu daripada sunnah Rasulullah dengan satu syarat. Iaitu dia kena kalau nak panjangkan rambut itu daripada sunnah, boleh kata ya, dengan satu syarat, iaitu kalau dia menjaga. Okey, macam mana menjaga dia? Cuci, letak letak tak tahu krim atau letak oil apa semua. Lepas tu dia akan sikatkan dia. Okey, itu dengan satu syarat, dia akan menjaga. Kalau tak menjaga, itu salah. Satu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kalau ada satu grup yang sifat mereka mempanjangkan rambut, tak boleh ikut sunnah dekat sana. Contohnya ISIS sekarang. ISIS semua mereka mempanjangkan rambut dan itu sifat mereka. So kalau saya mempanjangkan, orang lain dia akan tahu saya daripada ISIS walaupun saya bukan. So itu tak boleh ikut sunnah Rasulullah. Okey. Yang ketiga, rambut yang panjang itu sunnah daripada Rasulullah. Boleh kata sunnah, tapi sunnah adat, bukan sunnah ibadat. Okay. Kalau kata sunnah adat, maknanya mesti ikut adat adat negara dekat sana. Mana-mana negara, apa adat mereka ikut. Tak boleh melainkan pada adat atau culture. Macam dekat Malaysia, ramai orang atau majoriti mereka tak panjangkan. So kalau nak ikut sunnah Rasulullah susah. So maknanya sekarang kalau dia nak tinggal sunat adat itu sebab dia nak ikut culture, dia akan dapat pahala. Tapi kalau dia ikut sunat adat, dalam masa yang sama dia akan bawa satu mungkar, satu masalah kepada dia. Itu masalah. Faham? So maknanya kena akan balancing di antara sunnah adat dan al-adatu muhakkama. We have two maqasid. The first one is al-ada muhakkama. The culture is concerned, and the another one about the sunnah adat. So which one? We have to make some balancing in between these two, right? Jummah antilah, lima antilah. Okay, I told in Shama'il mention this. in Shama'il in one word, that is walaja. There is no marker. Sometimes ada, sometimes tak ada. Ada marker. Ustaz Asia, itu baik. Tak apa. Okay, terima kasih. Sorry ganggu Okay, itu daripada satu perkataan, iaitu walaja. Okay. Waw itu wafrah. Yang kedua lam itu limah. Yang ketiga jummah. Okey. 1, 2, 3 tahap. Wafra itu lebih sikit.
akan nampak ni dia macam panjang sikit di sini, akan nampak dia. Kalau lebih pada dia itu limah, dia lebih panjang tapi tak sampai shoulder. Kalau dia dah sentuh shoulder, maknanya dia jummah. 3 tahap. Tahap 1, 2, 3. Waw, lam, jim. Macam bahasa Arab. Okey. Okey, ni lagi satu, ni satu orang dia tanya Imam Ahmad. Dia tanya dia mempanjangkan rambut itu daripada sunnah. Dia kata ya. Lepas tu dia kata, kenapa kamu tak ikut sunnah Rasulullah? Dia kata, saya tak ada masa untuk membahiki, menjaga. Dia kata macam tu. Saya tak ada masa. Imam Ahmad. Itu kenapa syarat dia kena apa ni? Kalau ada masa boleh. Tapi kalau dia tinggal dia macam jadi satu satu tree di atas dia, satu pokok, itu masalah. Next hadith, قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فدخل رجل ثائر الرأس واللحية فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن يخرج كأنه يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته ففعل الرجل ثم رجع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس هذا خير من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان. Atha bin Yasar mengabarkan, dia berkata, ketika Rasulullah SAW berada di masjid, seorang lelaki dengan rambut dan janggut berantakan masuk. Kemudian Rasulullah SAW menunjukkan ke arahnya dengan tangan kanan dengan tangan beliau agar lelaki itu keluar. Seolah-olah beliau memberi pengertian agar ia merapikan kembali rambut dan janggutnya. Kemudian lelaki itu melakukannya dan datang kembali. Maka Rasulullah SAW bersabda, bukankah seperti ini lebih baik dibandingkan dengan seorang dari kalian datang dengan rambut berantakan serabut? Layaknya itu seperti syaitan. So sekarang kalau nak ikut sunnah Rasulullah dan susah, kalau nak ikut jangan ikut. Kalau sunnah adat bukan sunnah ibadat. Kalau sunnah adat nak ikut sunnah adat Rasulullah, kena ikut yang betul-betul. Salah satu orang dia nak pakai jubah yang putih. Okay, tak ada masalah, boleh. Tapi kalau tinggal dia macam kotor atau ada bau atau apa-apa, jangan buat itu. Okay, satu. Ini rambut sama juga. Kalau pendek. So sekarang kalau tengok kepada satu orang yang dia ikut sunnah Rasulullah, dia orang agama, dia kata tengok. Kalau tanya dia kata ini zuhud. Ini bukan zuhud, itu orang bakhil. Tak nak mengeluar duit untuk beli duit atau untuk itu masalah dia. Sebenarnya. Sebenarnya kalau nak ikut sunnah adat Rasulullah, kena ikut dia betul-betul. Kalau tidak, ikut al-adat, adat culture macam mana. Ni adat dalam bahasa Melayu macam customs. Adat sama. Okay, next chapter. قال ما جاء في صبغ الشعر أو في صبغ الشعر. قال حدثنا عن مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال وكان لهم جليسا وكان أبيض اللحية والرأس قال فغدا عليهم ذات يوم وقد حمرهما قال فقال له القوم هذا أحسن فقال إن أمي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلي البارحة جاريتها نخيلة فأقسمت علي لأصبغن وأخبرتني أن أبا بكر الصديق كان يصبغ. Bab mewarnai rambut. Dari Salamah bin Abdurrahman bahawa Abdurrahman al-Aswad bin Abdul Yawuz mengatakan sesuatu saat ia duduk bersama mereka dengan janggut dan rambut beruban. Siapa? Abdurrahman bin al-Aswad bin Abdul Yawuz. Kenapa orang itu special? Okey, sambung. Kemudian pada satu hari ia keluar menemui mereka dengan rambut dan janggut yang telah diwarnakan merah. Lalu seorang lelaki berkata kepadanya, ini lebih baik. Kemudian ia berkata, sesungguhnya ibuku Ummul Mukminin, yakni Aisyah isteri Nabi SAW, tadi malam mengirimkan Nukhailah lewat pembantu perempuannya. Kemudian ia membagikannya kepadaku agar aku menggunakannya untuk mewarnai rambut. Dan ia mengabariku bahawa Abu Bakar As-Siddiq pernah mewarnai rambut. Yahya mengungkapkan okey. So ni sebenarnya mewarnakan rambut Rasulullah ni ada khilaf di antara sahabat Rasulullah. Ada beberapa sahabat dia kata Rasulullah tak buat, ada beberapa yang kata Rasulullah buat. Aisyah dia bagi tahu Rasulullah dia tak buat. Okey. Itu kenapa terakhir sekali dia kata Abu Bakar, iaitu ayah dia telah buat.
Tapi dia tak nampak Rasulullah, dia akan buat dekat rumah. Mungkin dekat rumah lain, dekat rumah Ummu Salamah atau rumah Asma atau Hafsah, mana-mana. Okey, tapi ini di sini dia kata Abu Bakar. Itu dalil dia. Dia tak kata Rasulullah, saya nampak Rasulullah. Okey, satu, dua. Kenapa ni Aisyah dia fokus dengan orang itu, iaitu Abdurrahman bin Al-Aswad? Kenapa? Apa kelebihan orang itu? Kalau satu perempuan buat macam tu, akan kata, apa ni, malulah. Kenapa dia buat macam tu dengan orang lelaki? Betul? Kalau satu perempuan dia macam mana? Dia macam fokus atau dia nak bagi satu concern kepada satu orang lelaki. Dia kan perempuan itu tak malu. Macam mana dia faham? If you give some interesting as a woman, if you give some interesting to the man, this one is good or bad? Very bad from the woman. Maybe the man, he will do that for the woman. He will show some interesting. So we will say this one is tak malu. Anak saudara lebih kurang. What is relative? Yeah, you are dekat. Abdurrahman bin Aswad bin Yarus. Okay, Abdurrahman ibn Al-Aswad bin Yarus, he is pakcik Rasulullah sebelah ibu daripada Bani Najjar. Bani Najjar. Dan ibu Rasulullah dia daripada Bani Najjar. Itu kenapa dia nak dia masih nak sambungkan ma'ruf dengan Rasulullah walaupun Rasulullah dah wafat. Okay, dia nak sambung ma'ruf dengan Rasulullah. So dia pakcik Rasulullah sebelah ibu. Okay, ini dia. Ustaz, Nukhailah tu macam mana? Nukhailah ni nama hamba perempuan. Oh, okey. Maknanya Aisyah dia hantarkan Nukhailah, iaitu perempuan hamba perempuan, hantar dia kepada Abdurrahman bin Al-Aswad untuk tolong dia menuarnakan. Ya, Hammar tu merah macam mana? Hammaraha. Tahu ni hinna? Henna, okey. Apa nama? Inai. So, Inai. Dia bukan merah, perfectly merah, dia macam kekuningan sedikit ke? Tak tahu, yang daripada pokok. Okey, daripada pokok. Sebenarnya Rasulullah dia akan menuarkan dengan inai, kadang-kadang inai campur dengan apa nama itu? Pomegranate. Delima. Ruman. Ya, ruman yang apa nama? Kulit delima. Ya, kulit delima. Dia akan campur dua-dua sebab kalau dah dia ada warna, betul? Yang delima. Dua warna ini Rasulullah dia guna. So maknanya merah yang betul-betul merah, bukan merah yang macam ni hijab bukan mahani. Merah yang macam mana? Macam sebelum matahari terbit. Orange. Dekat dengan orange. Lagi satu daripada delima, dia warna macam kuning, betul? Dia akan campurkan dua-dua itu. Kadang-kadang campur, kadang-kadang inai saja. Termasuk janggut sekali. Sama. Okay. Kalau dah mewarnakan, kamu akan jadi younger 10 tahun. Okay. Next hadith qala ma jaa fi sabghi next hadith qala Yahya sami'tu Malikan yaqulu fi sabghi sya'ri bisawad lam asma' fi dhalika shay'an ma'luman wa ghayru dhalika min as-sabghi ahabbu ilayya. Yahya mengungkapkan, aku mendengar Malik berkata tentang masalah mewarnai rambut dengan warna hitam. Aku belum pernah mendengar suatu pun yang dimaklumkan dalam masalah tersebut. Dan mewarnai rambut dengan warna selain hitam lebih aku sukai. Malik berkata, meninggalkan. Qala Malik wa tarku sabghi kullu wasi'un insyaallah laysa 'ala an-nas fihi dhiqun. Meninggalkan perbuatan mewarnai rambut adalah keluasan insyaallah dan tidak ada paksaan. قال وسمعت مالكا يقول في هذا الحديث بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصبغ ولو صبغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرسلت بذلك عائشة بن عبد الرحمن بن الأسود. Dan Yahya berkata lagi, dan aku telah mendengar Malik berkata tentang hadis ini untuk menjelaskan bahawa Rasulullah SAW tidak pernah mewarnai rambut. Dan sekiranya beliau pernah mewarnai rambut, tentulah Aisyah telah mengirimkannya kepada Abdurrahman. Okey, ini mazhab Maliki.
Okey, mereka kata mewarnakan itu bukan sunnah adat. Lagi satu, dia boleh mewarnakan dengan hitam. Ni bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dua-dua benda ni bukan. Dia kata tak boleh mewarnakan dengan hitam, itu haram. Okey, satu. Yang kedua, Rasulullah dia dah buat mewarna itu. Mewarnakan Rasulullah dia buat dia. Ada khilaf. Next chapter, qala ma yu'maru bihi min at-ta'awudh. قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال بلغني أن خالد بن الوليد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أروع في منامي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. Bab bacaan ta'awuz yang diperintahkan. Dari Malik bin Yahya bin Sa'id, dia berkata, telah sampai berita kepadaku bahawa Khalid bin Al-Walid pernah berkata kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya aku telah ditakut-takuti dalam tidurku. Rasulullah SAW kena bersabda kepadanya, bacalah, ini aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari murkanya, siksaannya dan kejahatan hamba-hambanya, dari bisikan syaitan dan ketika mereka hadir. Okay, Sayyidina Khalid bin Walid, since he entered the Islam, always he having the very, very bad dreams until he will scream during the sleeping. Okay, and actually many people they will got the same, right? So if you have it, just mention this one. Just mention this hadith, this dua will help you. Okay. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشيطان وأن يحضرون. وأن يحضرون حاضر, dan syaitan dia akan hadir bila dekat malam. Kalau pagi mereka tidur, kalau malam baru bangun pergi dan mengganggu orang lain. Itu masalah mereka. Next hadith, قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم فراى عفريتا من الجن يطلبه بشعلة من نار كلما التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه قال له جبريل افأعلمك كلمات تقولن اذا قلتهن طفئت شعلته وخر لي فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى فقال جبريل فقل أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزون بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. Panjang. Yahya bin Sa'id bahawa ia berkata ketika Rasulullah SAW diisrakan, beliau melihat ifrit. Masa Isra dan Mi'raj. Okay. Beliau melihat ifrit dari kalangan jin memintanya sebuah obat-obatan. Ifrit, apa beza di antara ifrit dan jin atau syaitan? Jin yang paling kuat. Tak, ifrit. Ifrit yang paling teruk, paling kuat. Panggil dia ifrit. Rasanya dalam bahasa Melayu ada ifrit. Ada jin ifrit. Nah, ifrit dia lebih teruk, lebih kuat pada syaitan atau jin. Ya. Kalau dekat surah An-Naml, yang pertama, okey, sambung ni dulu. Setiap kali Rasulullah SAW menoleh, beliau selalu melihatnya. Maka Jibril berkata kepada beliau. Mana ni Rasulullah dia naik dengan Al-Buraq, tahu? Rasulullah di atas Al-Buraq dengan Jibril dan dia naik. Tapi masa Rasulullah dia tengok bawah, ni syaitan atau ifrit itu dia ikut Rasulullah. Ada api dia nak membakarkan Rasulullah. Faham? Okey. Maka Jibril berkata kepada beliau, maukah engkau ku ajarkan kalimat yang dapat engkau ucapkan? Jika engkau membacanya, nescaya obor itu akan padam dan jin itu akan jatuh dengan mulutnya tersungkur. Faham? So tak ada lagi mentakutkan kepada Rasulullah. Okey. Rasulullah SAW menjawab, ya. Jibril lalu berkata, bacalah. Yang ini bermaksud, aku berlindung kepada Allah yang Maha Mulia dan dengan kalimat Allah yang sempurna yang tidak dapat dilampaui oleh seorang yang baik dan pendosa, dari kejahatan apa yang diturun dari langit maupun kejahatan yang naik ke sana. Daripada langit iaitu punishment, azab daripada langit yang dia turun. Kejahatan yang ditaburi di bumi maupun kejahatan yang keluar darinya. Dari fitnah malam dan siang serta yang datang di malam dan siang, kecuali orang yang datang dengan kebaikan, wahai zat yang Maha Pengasih. Apa? Kecuali orang yang datang dengan kebaikan,
Wahai Zat yang Maha Pengasih. Boleh kata orang, boleh kata apa ni, meteor. Tahu meteor? meteor. Meteor masa yang dia turun dekat malam, mungkin sebab meteor itu kenapa akan nampak dia? Tahu meteor? Tai bintang. Okey. Apa? Kenapa dia ada? Karena jin. Ya, jin dia dah dengar dekat langit dan dia nak turun. Allah akan hantar meteor untuk membunuhkan dia. Faham? Itu kenapa orang kafir atau orang sahir bermoh dia akan kata esok akan dapat satu khabar yang baik. Good news. Sebab dia tunggu syaitan itu datang kepada dia, nanti dia akan bagi ni good news. Jadi mereka akan akidah macam tu, berakidah macam tu. Okey, sebenarnya. Okey, so sekarang untuk pasal hadis ni, pasal jin itu, ada jin yang daif, dia akan masuk dengan anjing yang hitam. Okey, anjing yang hitam, dia masuk dengan dia. Atau dia akan masuk dengan ular yang dia bukan berwarna hitam atau biru hitam, biru gelap. Kalau warna dia putih, warna dia, semua ular yang dia duduk dalam rumah itu jin daif. Semua ular. Kalau dia tinggal di dalam dalam satu rumah, setiap ular yang dia tinggal di dalam rumah jangan terus membunuhkan dia. Kena bagi tahu dia 3 hari. Suruh dia keluar. Okey, ada satu. Ya. 3 hari 3 kali. Tak, 3 hari 2 kali. Pagi dan malam. Lepas matahari terbit dan matahari. Ya. Okey, jin daif tak kuat, kesian. Mungkin dia sebab mereka macam kita, exactly. Ada satu orang kuat, ada satu orang lemah, satu orang yang kaya, satu orang yang macam kita. Ada yang alim, ada yang jahil, ada yang zalim, ada semua. Ada family, ada tribes, ada semua ada. Okay, macam kita, exactly. Tapi tak nampak, itu masalah mereka. Okay, so sekarang ni jin daif. Okay, so kalau nampak satu anjing yang hitam, okay, itu jin daif, exactly. Terus nanti akan dapat beberapa hadis. Itu kenapa saya pilih chapter ni. Okay, ni yang kedua. Yang ni jenis yang pertama. Jenis yang kedua, yang dia biasa daripada jin. Dia bukan daif, bukan ifrit. Dia biasa. Okay, ni yang kedua. Itu tak tahu macam mana. Ada yang mukmin, ada yang kafir, banyak jenis. Okay, jenis yang ketiga, ifrit. Ifrit itu daripada jin yang paling kuat, sampai jin yang macam dia tak boleh kontrol. Okay? Mungkin dia muamalat dengan iblis, contohnya. Sebab bukan semua jin dia akan jumpa iblis. Bukan semua. Iblis itu daripada zaman Adam sampai sekarang, semua manusia mati dia tinggal, dia masih hidup. Okay? So tak boleh semua orang akan jumpa dia. Faham? Itu. Ifrit itu mungkin dia akan jumpa iblis ajar dia. So itu kenapa jin yang biasa tak boleh tolong. Itu kenapa masa satu orang dia datang, dia kata, ya saya muamalat dengan jin, boleh akan tolong. Macam apa nama itu? Saga apa semua. Saka. Saka. Itu dia kata Saka, dia akan protect satu family. Tak boleh. Kalau ada satu ifrit dia mengganggu, Saka tak tolong. Walaupun Saka. Okay, itu masalah dia. Tak tahu, dia kata 7 generation, tak tahu apa ini akidah yang rosak. Okay, itu yang paling penting, akidah di dalam hati. Dia akan tolong. Kalau tak ada faedah. Semua ruqyah, semua ayat, semua hadis tak ada faedah. Okay, ni yang ketiga. Yang keempat, alladhi indahu ilmun minal kitab. Jin yang alim, dia ada ilmu. Itu yang tak ada orang lebih tinggi pada dia. Dia yang tinggi. Syaitan, iblis itu depan dia daif.
Faham? Dan mereka kalau nak minta tolong daripada dia, dia akan reject, dia tak terima. Kenapa? Di dalam surah Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal ins, ada beberapa orang daripada manusia ya'udzuna, minta perlindungan, birijalin minal jin, minta tolong daripada orang-orang jin. Fazaduhum raqa, mereka tak terima. Faham? Kalau dia ada ilmu. Kenapa? Sebab mereka tahu kalau dah tolong orang manusia itu dosa, Allah akan membunuhkan dia. Bisnis Muslim lah ni. Tak tahu, mungkin Muslim, mungkin kafir, Allah a'lam. Tapi dia ada ilmu. Apa dalil dia yang saya bagi tahu tadi dalam surah An-Naml? Dalam surah An-Naml, masa yang Nabi Sulaiman ni apa nama itu, Hudhud, dia datang dan bagi tahu dia apa masalah dekat Yaman. Satu orang daripada jin, dia kata, okey, bagi saya satu minggu, saya akan bawa arash dia, arash Balqis. Dia kata, oh itu lama. Dan ada satu ifritun minal jin, ifrit. Dia kata, kalau nak 1 hari saya boleh bawa ifrit itu. Okey, ni yang kedua. Yang ketiga, qala alladhi indahu ilmun minal kitab, yang dia ada ilmu daripada buku, ada ilmu minal kitab, ana atika bi qabla yartadda ila kitab. Masa yang dah buka mata akan depan kamu. Tak baik 1 hari. Nabi Sulaiman dia terima, dia kata terima, buka, ada depan dia. Daripada jin yang ada ilmu dia bawa. Faham? Itu 4 jenis yang saya bagi tahu tadi. Okay? So mana ni? Mungkin Al-Quran, sebab ni kitab am, tak tahu apa yang exactly, specifically. Okay? Mungkin daripada ilmu syariah, ilmu Allah a'lam, tak tahu apa buku mereka. Okay? Yeah. Next hadith, qala wa haddathani Malik an Suhail bin Abi Salih an abihi. Okay. Sebelum dia ni, kecuali apa dia kata, kecuali orang yang datang dengan kebaikan, wahai zat yang maha pengasih. Sebenarnya tariq dalam bahasa Arab ni, tariq setiap orang yang dia knock on the door, itu yang orang dia buat macam ni, dia panggil dia tariq. Tapi kalau dekat malam, bukan pagi. Kalau pagi mungkin panggil dia dengan perkataan lain. Takun. Kalau dia knock on the door at night, we will call him at-tariq. Satu. Yang kedua, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kita apa ni at-tariq. Apa dia? As-sama' wat-tariq, an-najmu ats-tsaqib. Yang meteor itu, dia turun dan dia akan ats-tsaqib, dia akan mematikan jin itu yang bawa apa ni, satu dia yang dia dengar. Okey. Ya. Itu kenapa setiap perkataan kalau Rasulullah kalau setiap perkataan dah keluar daripada mulut Rasulullah ni ada makna. Kena tahu kenapa Rasulullah dia sebut perkataan itu bukan perkataan lain. Okey. Next hadith, qala haddathani Malik an Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah anna rajulan min aslama qala ma nimtu hadhihi al-layla faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ayyi shay qala ladagatni aqrab فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. Dari Suhaib bin Abu Salim dari ayah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa seorang lelaki dari Aslam berkata, malam ini aku tak boleh tidur. Rasulullah SAW lantas bertanya, kerana apa? Ia menjawab, kerana seekor kalajengking telah menyengatku. Jengking itu ya, kalajengking, scorpion. Ya, scorpion. Rasulullah SAW kena berkata, ketahuilah jika kamu membaca pada petang hari, yakni aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan yang tercipta, nescaya tidak akan ada yang membahayakanmu. Okey. Apa nama dia? Scorpion. Kalajengking. Okey, scorpion itu dia satu daripada 5, kalau dah jumpa dia terus boleh membunuhkan dia. Waisik. Ya, yang pertama mouse terus membunuhkan dia. Okey. Yang kedua ni Scorpion. Yang ketiga anjing hitam. Lizard. Tak. Anjing yang dia gigit. Anjing gigit. Terus boleh membunuhkan dia. Gagak. Gagak. Baik. Yang keempat, yang kelima cicak kan. Tak, itu ular.
Ular hitam. Ular yang warna hitam atau warna biru gelap. Dua ni. Biru gelap bukan biru gelap, ada satu syarat lagi. Ada dua line atas ya ada stripes. Di atas apa ni belakang badan dia di atas badan. Sisi. Ya. Macam dua lines. Kenapa? Why we can kill him with it? Semua dia akan buat masalah kepada kita. Macam mouse, dia akan pergi ke api dan dia menggerakkan, api itu akan jatuh, so nanti bakar satu rumah. Rasulullah dia bagi tahu sebab kenapa. Okay. Gagak itu dia akan turun ambil apa ni barang-barang manusia dan dia naik. Itu kenapa boleh terus. Akrab itu ni yang scorpion ni dia kalau dia dah sentuh nanti mati. Dia bukan daripada jin. Ni scorpion. Okay. Ada beberapa ulama dia kata daripada, tapi sebenarnya bukan. Okay. Dan jin apa ni? Jin ada di dalam anjing yang hitam dan ular. Itu dia. Okay, next hadith قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن القعقاع بن حكيم أن كعب الأحبار قال لولا كلمات أقولهن لجعلتني يهود حمارا فقيل له وما هن فقال أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر بأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ. Dari Al-Qa'qa'ah bin Hakim bahawa Al-Ka'ab bin Ahbar berkata, kalau bukan kerana Ka'ab al-Ahbar daripada sahabat Rasulullah, dia masuk Islam. Dia telah Jewish, Yahudi. Lepas tu dia masuk Islam. Masa itu dia apa nama itu? Habr itu macam scholars scholars yang tinggi dekat apa ni agama orang Yahudi. Dia mukhadram bukan Ustaz? Tak tahu. Tapi dia tinggal dan dia masuk Islam. So dia tahu semua masalah-masalah orang Yahudi, dia tahu. Dia kenal. Okey, sambung. Kalau bukan kerana kalimat yang aku baca, nescaya orang-orang Yahudi dapat menjadikanku layaknya keldai. Macam mana? Kemudian dia tanya, kalimat apakah itu? Faham. Sebab orang yang paling guna sihir di dalam sedunia orang Yahudi. Dan ini satu. Yang kedua, sihir mereka kuat sangat. Kuat. Sampai kalau ada satu sihir mereka, kamu akan rasa macam jadi keldai, macam keldai dia kata. Ya, okey, sambung. Ia menjawab, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, yang tidak ada sesuatu pun lebih agung darinya. Dan aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna, yang tidak akan mampu dilampaui oleh orang yang baik dan pendosa. Serta aku berlindung dengan semua nama-nama Allah yang baik, yang aku ketahui maupun tidak aku ketahui, dari kejahatan apa yang tercipta dan yang ada. Kenapa orang Yahudi? They live from Ifrit, from Harut Marut. Okay, macam mana Harut dan Marut? They learn from that. Both from there. Okay, sihir ni dia datang dari mana? Dari mana? Ya, Dr. Arsyad kata daripada Allah. Daripada Allah. Okay, daripada Allah semua. Khair dan syar, baik dan yang teruk, dua-dua daripada Allah. Allah yang mencipta. Allah mencipta everything. Yang baik, yang tak baik. Yang baik suruh kita ikut, yang tak baik jangan ikut. Okay? Semua. So sekarang Allah menciptakan dua malaikat, iaitu Harut dan Marut. Mereka turun dekat Iraq. Okay? Masa itu mereka mengajar macam mana buat sihir. Masa yang satu orang daripada manusia datang kepada dua malaikat itu, daripada mula-mula dia kata fala takfur, jangan kufur dengan Allah. Okay? Itu tak baik. Kita fitnah, innama nahnu fitnah. Allah hantar kita untuk mengujikan kepada manusia. Kalau dah ambil sihir daripada kita, iman kamu hilang dan jadi kafir terus. Jangan, balik. Akan suruh mereka balik, setiap orang. Tapi kalau dia masih dia nak dan tinggal dengan mereka apa semua, akan ajarkan dia. Okay. So sekarang masa yang dia dah ajar dan dia jadi separated in the earth. So Nabi Sulaiman itu Harut dan Marut sebelum Nabi Sulaiman. Mungkin sebelum Nabi Ibrahim, sebelum zaman Nabi Ibrahim.
Harut wa Marut, dia turun tekan Iraq. Dan Sayyidina Ibrahim tekan Iraq. Lepas tu mereka buat sihir semua. Okey, sampai zaman Sayyidina Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dia pergi dan kumpul semua buku-buku. Okey, semua buku-buku dalam sedunia. Dia minta tolong daripada jin, daripada manusia, pergi dan kumpul semua buku sihir dan dia ambil buku itu dengan dia pegang. Okey, buku itu dan dia suruh orang keluar. Dan dia suruh jin keluar juga. Okey, mereka keluar. Dia apa ni, grave, apa ni? Gali lubang. Dia galikan di bawah arash dia, arash Nabi Sulaiman, dia letak buku dekat sana. Di bawah arash dia. Tutup dan dia letak arash dia. Faham? Okey, so sekarang tak ada orang tahu kecuali Nabi Sulaiman, Allah dan Iblis. Allah bagi wahyu kepada Nabi Sulaiman, iaitu Iblis dia nampak kamu. Dia tak pergi. Masa yang dia suruh orang jin keluar, semua keluar kecuali Iblis, dia tak keluar. So, Nabi Sulaiman dia mengeluarkan satu undang, iaitu kalau ada satu orang daripada jin sentuh buku-buku itu, dia akan burn. Dia akan bakar. Dan dia bagi satu undang itu kepada jin. So semua jin takut untuk sentuh buku-buku itu. So apa buat? Iblis itu dia pergi kepada satu orang manusia. Dia bagi tahu dia semua buku-buku sihir di bawah arash dia. Pergi. Okay. Bila itu Nabi Sulaiman. tak, itu Nabi Sulaiman dia dapat sihir daripada Iblis. 40 hari dia tak boleh keluar. Dia duduk rumah. Tapi Nabi Sulaiman masih ada. Sahabat dia datang, mereka nampak Nabi Sulaiman. Tapi hakikatnya siapa? Iblis. Dia pakai apa ni, badan dia, muka dia sama, dia duduk sana 40 hari. Dan semua hukum daripada Nabi Sulaiman dah tukar. Mereka datang, dia kata ini ada satu masalah macam mana, dia akan bagi fatwa yang haram. Bukan, mereka keluar. Kenapa Nabi Sulaiman macam tu 40 hari? Mereka tak tahu Nabi Sulaiman dia di dalam rumah, tak boleh keluar. Sebab apa? Sihat. Tak boleh keluar. So lepas tu orang manusia itu datang di grave di bawah arash dia mengeluarkan buku. Okay? Dan mereka bagi kepada manusia dan mereka ajar dan dia balik dan bagi apa ni, jadi kemuan di dalam sedunia. Itu cerita dia. Conclusion. Okay? Itu kenapa. Ya. Itu kenapa orang Yahudi dia yang paling faham sihir, paling guna sihir. Okay? So jin akan tolong mereka sebenarnya. Tapi terakhir sekali mereka tak menang. Orang Islam akan menang. Rasulullah dia bagi tahu. Kenapa? So orang Islam tak minta tolong. Itu haram kepada semua manusia, bukan untuk Islam saja. Okay? Next chapter, قال ما جاء في المتحابين في الله. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون لجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. Bab orang-orang yang mencintai kerana Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai kerana keagunganku? Hari ini aku akan menaungi mereka dengan naunganku di hari saat tidak ada naungan kecuali naunganku. Naungan, Allah SWT ada naungan atau tak? Bayangan. Ya. Macam shade. Bayangan. Setiap orang manusia dia ada shade. Betul, kalau dia jalan ada matahari dia akan ada shade. Allah ada tak? Khilaf. Beberapa ulama dia kata Allah tak ada, beberapa ulama dia kata Allah ada. Tapi yang strongest atau stronger opinion, Allah tak ada. Sebab Allah yang mencipta shade itu. Macam mana dia akan jadi, dia ada shade, dia yang greater. Okay? Itu. Ini satu. Yang kedua, itu al-mahabbah. Kena fokus di atas dia. Itu satu hadis dekat Al-Adab Al-Mufrad. Siapa? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz Al-Khalifah
Khalifah Ar-Rashidin. Yang kelima, dia kata tak ada satu benda yang baik macam mahabbah, yang cinta di antara manusia. Sebab kalau setiap orang dia nak gaduh pasal hak-hak, tak boleh dapat. Contohnya kalau ayah dia menengah, harta dia nak membahagi, okay? Tak ada yang harta yang besar, okay? Mana setiap orang dia akan dapat 1 meter dengan 1 meter kalau tanah dia. Tapi kena ada satu orang dia macam mencintai orang lain, dia akan okay, tak apa, ambil ni halal kepada kamu, orang dia bagi, so jadi satu tanah. So kalau nak muamalah dengan hak-hak susah, jadi semua hidup kita macam susah. Tapi kalau ada mencintai di antara kita, okay, akan rasa macam rahmat, suka orang lain, okay, akan bagi, tak ada masalah. Nah, di sini juga. Itu kenapa kalau dah ada mencintai itu, Allah akan akan tolong dekat hari akhirat. Itu matahari, tengok dia kalau jauh akan rasa panas. Macam mana kalau dia dekat sini? Semua orang akan macam melt, dia akan cahaya. Itu. Next hadith قال وحدثني عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه متعلق بالمساجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. Dari Abu Sa'id Al-Khudri atau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda. Imam Ibn Abdul Bar dia dia sebenarnya imam, dia dah syarah semua Muwatta Imam Malik. Okey, itu Ibn Abdul Bar. Dia kata hadis ni the best hadis about fadailul a'mal. Okey, kalau nak fadailul a'mal, buat hadis ni yang pertama. Okay. Dia kata Rasulullah SAW bersabda, 7 golongan orang yang akan mendapat naungan Allah pada hari saat tidak ada naungan kecuali naungannya. Okay, sebenarnya ni 7 bukan 7 sahaja, tapi dalam hadis ni 7 ya. Tapi ada hadis lain yang dia bagi tahu mungkin lebih pada 7. Yang pertama, pemimpin yang adil. Ada satu hadis dekat Sunan At-Tirmidzi, dia kata orang yang paling mencintai kepada Allah SWT atau Allah mencintaikan dia yang paling tinggi, yang pertama imamun adil. Dekat hari akhirat Allah suka dia lebih pada orang lain. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Dekat hari akhirat, the person who Allah love him so much more than another people, that is imamun adil. Okay. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Sebab nafsu dia kuat, tapi masih dia kontrol nafsu dia. Okay. Orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid saat itu keluar darinya sampai dia kembali ke sana. Sebab dia selalu berkaitan hidup dia, rasa dia, perasaan dia dengan taat Allah SWT. Kalau dia dah keluar, dia masih ingat, masih remember pasal masjid, macam mana dia akan balik. Okay? Maknanya semua hidup dia mengikuti taat Allah SWT. Itu maksud dia. Yang ketiga atau yang keempat, 2 orang yang saling mencintai kerana Allah. InsyaAllah Allah akan bagi kita. Tak ada satu benda yang dia akan memecahkan relationship di antara kita. Itu mereka bertemu dan berpisah atas dasar itu, yang kecintaan kepada Allah. Sebab ada satu sebab daripada dunia. Mungkin ada satu muamalat pasal duit, pasal tak tahu banyak masalah. Lepas tu dia memecahkan ukhuwah Islamiyah. Sebab apa? Sebab dunia. Ya. Orang yang berzikir kepada Allah saat sedang sendiri, kemudian kedua matanya pun mengalirkan air mata. Okay, so maknanya 3 syarat. Yang pertama, dia zikir kepada Allah atau mengingat Allah SWT, mengingatkan Allah SWT. Yang kedua, dia seorang. Yang ketiga, dia menangis. 3 syarat. Kalau dah buat ni, dah dapat 1.
Zikir secara bersendirian. Ya, bersendiri. Dia seorang-seorang. Dia sendiri. Okey, yang ketiga dia menangis. Tiga. Okey. Orang yang diajak berbuat maksiat oleh wanita yang berkedudukan dan cantik, lantas ia menjawab, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Okey, sebenarnya ya, kalau satu perempuan, sebab perempuan itu dia dia cantik, lagi satu level dia very high, mungkinnya position dia very high. Okey. Itu kenapa kalau dah dapat dua benda ni, mana lelaki dia akan reject? Semua lelaki akan terima duit dan Kedudukan. ya, cantik. Mana akan reject? Okey, dia akan terima. Okey. Dan orang yang memberikan sedekah kemudian ia menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan. Macam mana? Macam mana? Sebab ni tangan itu ada akal, ada faham? Tak ada. Macam mana dia tak tahu? Maknanya sembunyi satu, dia bagi sembunyi. Lagi satu faham, boleh faham. Malaikat yang dekat kanan, dia tak tahu apa yang dekat kiri apa tulis. Boleh kata macam tu. Apa ni tafsir pasal ni? Okay, next hadith. Sebenarnya ini dia kata rajulun rajulani. Itu bukan untuk lelaki sahaja, perempuan sama juga. Perempuan sama. Next hadith, قال وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد قال لجبريل قد أحببت فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض الله العبد قال مالك لا أحسبه إلا أنه قال في البغض مثل ذلك. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, jika Allah telah mencintai seorang hamba, maka dia akan berkata kepada Jibril, aku telah mencintai si fulan, kerana itu cintailah dia. Kemudian Jibril pun mencintainya, lalu berseru kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, kerana itu cintailah dia. Maka kemudian penghuni langit pun mencintainya, lalu ia pun akan diterima di bumi. Dan jika Allah telah membenci seorang hamba, Imam Malik seperti itu. Malik mengungkapkan, menurut perkiraan kami, selanjutnya beliau menyampaikan tentang kebencian Allah kepada seseorang hamba dengan redaksi yang sama seperti sebelumnya. Yang lawan dia. Okey, dipanggil. So sekarang apa masalah di sini? Daripada mula-mula, jika kalau Allah cinta, sebenarnya perasaan cinta itu kuat atau lemah? Perasaan suka itu kuat atau lemah? Sebenarnya lemah. Faham? Jelas. Kalau rasa suka orang lain, macam macam hati kamu tak kuat. Faham? Itu kenapa dia tak tahu macam mana akan bagi tahu. Sebenarnya ini mahabbah atau mencintai itu perasaan lemah. Adalah perasaan yang lemah, bukan yang kuat. So macam mana kalau kata itu sifat Allah SWT? Susah nak kata, betul? Tapi mesti terima, mesti confirm apa yang Allah bagi tahu, mesti terima. Okay, ini satu. Yang kedua, macam mana tahu Allah SWT suka satu orang? Macam mana akan tahu kalau Allah suka kita atau suka satu orang? Semua orang suka dia. Semua orang suka dia, ni satu alamat. Lagi satu, Allah akan berjayakan amal-amal dia. Dia nak buat satu amal yang saleh, dia dapat berjaya. Maknanya Allah suka dia. Kalau dia nak, contohnya dia nak pergi umrah, dah bagi duit, dah apa semua, tapi terakhir sekali tak ada rezeki, susah. Kalau kata tak ada rezeki untuk dunia, tak ada masalah. Tapi kata tak ada rezeki untuk ibadah, mesti menangis, mesti sedih. Sebab mana ni Allah tak nak bagi kamu pahala, tak bagi tahu khair ibadah. Jangan kata kalau tak dapat satu ibadah atau semua, dan dia kata saya tak ada rezeki. Ya, ni tempat dia salah. Boleh kata untuk dunia, faham? Itu. Sebab kalau Allah berjayakan kamu untuk dapat ibadah dan kamu buat ibadah itu, Allah mencintai kamu.
Kalau dah mencintai, Allah akan bagi tahu Jibril, saya suka orang itu. Sukalah dia. Dia akan suka. Dan lepas tu Jibril dia keluar daripada Allah SWT dan pergi ke semua ahli langit. Dia akan bagi tahu Allah mencintai orang itu. Sukalah dia. Mereka akan suka. So kalau dah semua ahli langit suka dia, maknanya semua orang di sini dia akan accept dia. Al-qabul, acceptable. Acceptance. Yeah. Next hadith قال وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن أبي إدريس الخولاني أنه قال دخلت مسجد دمشق فإذا فتى شاب براق الثنايا وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شيء أسندوا إليه وصدروا عن قوله فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل فما كان الغد هجرته فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي قال فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهي فسلمت عليه ثم قلت والله إني لا أحبك قال والله إني لا أحبك لله فقال الله فقلت الله فقال الله فقلت الله فقال الله فقلت الله قال فأخذ بحبوة ردائي فجبذني إليه وقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتبادلين في. Dari Abu Idris Al-Khawlani bahawa ia berkata, aku pernah masuk ke dalam Masjid Damaskus. Kemudian itu Al-Masjid Al-Umawi. Okey, Masjid Umawi. Kemudian muncullah seorang pemuda bergigih putih berkilau. Sebenarnya itu macam dia nak bagi tahu dia selalu senyum. Selalu senyum kepada orang lain. Dan ketika orang-orang yang berkumpul bersamanya berselisih pendapat, mereka akan mengembalikannya kepada pemuda itu dan meminta pendapatnya. Maka kutanyakan tentang dirinya, lalu ada yang menjawab, itulah Muaz bin Jabal. Keesokan harinya, sebab Rasulullah bagi tahu yang paling faham halal dan haram daripada sahabat-sahabat saya adalah Muaz bin Jabal. Keesokan harinya ketika aku bergegas menuju masjid, telah kudapati pemuda itu lebih dahulu datang dan kudapati ia sedang solat. Abu Idris kembali berkata, kemudian aku menungguinya hingga ia selesai melaksanakan solat. Lantas ku hampiri ia dari arah depan dan ku beri salam. Kemudian aku berkata, demi Allah, sesungguhnya aku mencintaimu kerana Allah. Ia bertanya, apakah kerana Allah? Aku menjawab, kerana Allah. Ia bertanya lagi, apakah kerana Allah? Aku menjawab, kerana Allah. Ia bertanya lagi, apakah kerana Allah? Aku menjawab, kerana Allah. Idris lalu bercerita, kemudian ia meraih ujung kain serbanku seraya menarik diriku ke arahnya dan berkata, berbahagialah, kerana aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ini Allah berfirman, cintaku akan kuberikan kepada orang-orang yang saling mencintai kerana aku, berkumpul kerana aku, saling berkunjung kerana aku, dan berkorban kerana aku. Ya. Ni apa ni conversation di antara dua orang. Siapa mereka? Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal dengan Idris Al-Khawlani. Abu Idris Al-Khawlani. Abu Idris Al-Khawlani dia lahir pada 8 Hijrah. Okey. So maknanya Rasulullah masih dalam hidup. Tapi dia melahirkan dekat Yaman dan dia masih tinggal sana. Kenapa? Dia menjaga ibu dia. Masa yang ibu dia dah meninggal, dia baru keluar Yaman dan pergi ke Madinah, dia dapat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Rasulullah dia dah meninggal. Faham? So maknanya dia dapat zaman Rasulullah tapi tak jumpa Rasulullah. Lepas tu dia pergi ke Damsyik dan dia jumpa Muaz bin Jabal. Masanya dia suka dia. Subhanallah. Ni Rasulullah dia bagi tahu ruh-ruh di antara manusia dan di antara ukhuwah Islamiyah itu macam soldiers. Okay? Masa yang dia dah jumpa dia terus suka dia. So ni Abu Idris Al-Khawlani dia sama. Masa dia baru jumpa ni Sa'ad bin Mu'adz dia suka dia. Mu'adz bin Jabal. Dia juga terus suka dia. Ustaz, ini sanad mutahabin ya? Ustaz ni bukan, tapi ada lagi satu. Ada lagi satu hadis. Okey, lagi satu apa nama itu? Senyum. Okey, senyum itu kunci pada mahabbah. Okey. Kalau nak dapat mahabbah daripada orang lain yang mencintai, ni senyum. Next hadith, قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول
القصد والتؤدة وحسن السمت جزء من 25 جزءا من النبوة. Dari Abdullah bin Abbas dia pernah berkata, adil dalam segala urusan, bersikap lemah lembut dan berpakaian yang baik adalah salah satu bahagian dari 25 akhlak kenabian. Kenapa 25? Bukan 26 atau 24. Satu hari 24 jam, betul? Kenapa 25? 25 rasul. Ya, 25 Nabi atau 25 Rasul. Okay. So maknanya semua Nabi-Nabi sebelum ni mereka akan membuatkan 3 benda itu. Perlakukan 3 benda. Al-qasdu wa tu'adatu wa husnus sam. Apa ni al-qasd yang pertama? Adil dalam segala urusan, Macam balancing. Balancing. Bukan dia strict sangat, bukan yang dia tinggal semua. Okay. Yang kedua, bersikap lemah lembut, di muamalat yang baik. muamalah baik, Tu ada. Yang ketiga, berpakaian yang baik. pakaian yang baik. Okay, ni 3 benda. Okay, we will stop here and inshallah continue next week inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والعصر نسأل الكرسي الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا